Apa yang saya nak kongsikan kali ni adalah cara untuk improve korang punya trading, okey, lebih memantapkan cara trading korang dari segi psikologi, dari segi teknikal, dari segi emosi, dari segi risk management supaya korang boleh kekal dalam game ni iaitu game trading, okey, dan dapat kurangkan loss dan dapat terus buat profit yang konsisten. So video kali ini kita nak bincangkan pasal best trading plan yang meliputi pelbagai aspek, bukan sahaja fokus kepada hari ni kita profit 100 pips, besok 200, besok lusa 300. Bukan macam tu, tapi yang kita boleh gunakan sepanjang career kita dalam kita punya forex trading. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Samsul. Saya adalah seorang full-time trader dan sambil-sambil tu saya akan buat content creator dalam YouTube channel ni. Video-video yang saya post ni akan more kepada education, kepada trader-trader di luar sana. Tak kisahlah korang newbie ke, baru ke, ataupun yang baru dalam perjalanan, yang tengah struggle, yang tak dapat nak buat profit konsisten, yang tak dapat nak keluar daripada masalah asyik kena loss je asal apa semua kan. So korang boleh layan video-video yang saya dah post dalam YouTube ni. Dan kalau korang ada soalan ke apa, just leave it comment. So, siapa yang first time kat sini, jangan lupa untuk subscribe ke dalam YouTube channel saya. InsyaAllah saya akan upload video-video yang lebih menarik. So korang pun boleh request korang nak video macam mana apa semua. So kali ni kita nak bincangkan ataupun saya nak kongsikan lah. Sepanjang career saya as a trader, saya banyak struggle. Saya banyak struggle bukan hanya nak kejar untung sahaja, tapi nak berlawan dengan diri saya di mana kat luar sana pun tengah ramai. Mungkin korang yang tengah tengok video ni, mungkin korang pun hari ni tengah struggle dengan diri korang sendiri yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan balas dendam, yang tak ada disiplin, yang masih tak tahu macam mana nak kawal kerugian, kawal loss. Saya panggil dia risk management. Terlalu fokus kepada influencer-influencer yang di luar sana tu, influencer yang di luar sana. Contohnya korang buka social media kan, korang tengok dia profit, korang pergi follow signal dia, dia ajar join signal, lepas tu mungkin sebulan 2 bulan lepas tu kena tinggal macam tu separuh jalan kan. So semua ni saya dah pernah alami, saya dah pernah cuba. Sebab tu saya nak share kan the best trading plan. Satu plan di mana kita boleh gunakan dalam segala environment. Tak kisah sewaktu kita tengah struggle, ataupun kita tengah profit, supaya kita punya trading plan yang solid ni kita gunakan sampai bila-bila. Tanpa trading plan ni, tanpa trading plan yang solid ni, korang tak boleh berjaya. Believe me, insyaAllah. Sebab contohnya yang saya boleh bagi adalah, contohnya kita nak pergi jalan jauh. Kita akan buat persediaan, kita akan ada plan, kita akan kira kos, macam-macam lagi lah kan. Kita akan kira berapa perjalanan jauh dia, kita akan target pukul berapa kita nak keluar, kat mana kita nak berhenti makan, kat mana kita nak sampai, kat mana kita nak parking, apa semua. Contohnya kalau kita jalan jauh lah kan. So semua ni kita dah plan. Jadi kita akan ikut plan. So kalau plan tu jadi yang terbaik, kita ikutlah. Kalau dia jadi yang terbaik, mungkin kita ada plan B, plan C kan. So dalam trading pun benda yang sama. Dalam video kali ni, alright, the best trading plan, iaitu benda yang pertama adalah bina solid trading plan. Apa maksud bina solid trading plan? So dekat sini kalau korang tengok, saya tak panjang huraian dia. Maksudnya saya tak buat nota yang panjang, saya just ambil topik-topik besar. Kat sini kita akan ada 6 topik, boleh dikatakan subtopik. Dan korang boleh buat nota korang sendiri. Just pause video ni, buat satu nota untuk bina trading plan, bina solid trading plan, lepas tu buat nota-nota yang lain. So untuk bina solid trading plan ni, dia meliputi waktu yang kita nak trade. Korang nak trade waktu bila? Korang tak boleh trade 24 jam sehari. Korang kena adapt benda tu. Korang kena berfikir logik. You have to be logic. Yang memang market buka 24 jam 5 hari Isnin sampai Jumaat. Tapi kita ni manusia ni kan, bukan diprogramkan untuk nak tengok market 24 jam sehari. Lepas subuh tengok. Lepas main subuh dia tengok market. Dekat perjalanan nak pergi ke kerja, dia tengah menghadap jam, dia tengok market. Dah sampai tempat kerja, dia dah punch card, dia tengok market. Jadi dah dekat office bosan, dia tengok market. Bukan. Trading ni korang kena tentukan masa yang sesuai
iaitu korang kena bina satu relationship dengan market. Maksudnya korang meluahkan masa dengan dia. Maksudnya macam meluahkan masa memang rasa macam kelakar kan, tapi memang itulah realitinya. Sebab korang nak fokus kepada market, pergerakan market, you have to go through in detail. Okay. Jadi the first thing yang saya nak kongsikan dalam bina solid trading plan adalah pilih waktu yang sesuai. Saya akan tekan benda ni sebab apa? Sebab kita macam merapu. Kita trade sebarangan. Okay. Memang market buka 24 jam tapi tak bermakna kita kena trade 24 jam. Alright, saya repeat balik. Jadi korang tengok, kalau korang ada kerja hakiki di waktu siang, okay, 9 to 5, balik kerja, relax, tenang dulu, layan anak-anak, layan bini. Lepas tu di waktu malam mungkin dah lebih pukul 8, pukul 9, market tetap kat situ akan open. Jadi korang masih boleh layan market. Okay, lepas tu kena pilih pair yang sesuai dengan korang kan. And then korang kena gunakan macam satu setup di mana memang itulah setup yang korang buat selalu. Okay, maksudnya macam setup macam ni lah yang akan gunakan setiap kali korang trade. Bukan korang ubah. Okay, tak boleh macam tu. Jadi pilih satu masa yang sesuai dengan korang, yang korang akan buat itu memang dah tetap. Memang itulah masa yang korang meluahkan dengan market. Okay, so bina satu solid trading plan. Mulakan dengan waktu yang korang boleh spend time dengan market. Lepas tu tengok macam mana korang nak trade. Apa yang korang nak trade, pair apa yang korang sesuai untuk trade. Kalau kebiasaannya, kalau gold, kita tahu untuk scalping, untuk intraday memang laju, tak ada masalah. Jadi kita boleh banyak menggunakan gold ke apa kan. Tapi jangan tak ada orang cakap kat mana nak entry, kat mana nak exit, okay, kat mana kita nak ambil profit, okay. Semua ni korang kena tahulah. And then the next adalah guna satu strategi yang best. Okay, maksudnya gunakan satu strategi sahaja. Maksudnya korang boleh belajar pelbagai ilmu-ilmu yang ada dekat luar sana. So, contohnya indicator, naked chart, price action, supply and demand, okay. Dan juga macam-macam lah kan. Banyak memang akan ada sebab kat luar sana ada banyak coach-coach yang mengajar pasal trading apa semua kan. Jadi bukan tak boleh pilih, tapi tengok yang mana kena dengan selera korang. Sebab tak semua teknik tu boleh kena dengan korang. Okay? Jadi apa yang saya gunakan dalam saya punya trading adalah saya hanya menggunakan support dan resistance sahaja. Saya tak menggunakan teknik-teknik lain, saya tak menggunakan supply and demand, saya tak menggunakan indicator. Okay? Saya gunakan satu teknik iaitu support dan resistance, dan memang itulah yang saya buat untuk maybe a few years. Dah bertahun-tahun ni saya memang fokus pada itu saja. Jadi saya takkan bercampur aduk. Hari ni pakai teknik lain, besok pakai teknik lain. Jadi kat situ korang inconsistency dalam korang punya strategi. Korang punya strategi tu kena be very very clear. Jadi korang kat situ korang macam boleh buat satu keputusan yang bijak. Jadi korang buka chat, korang dah tahu nak apa korang nak buat. Tak adalah korang macam, alamak aku masih ragu-ragu dengan analisis. Aku nak masukkan indikator lah. Masuk indikator lagi merapu kan. Jadi kat situ memang korang kena bina satu strategi yang best. Tak kisah, belajar dulu banyak-banyak cara, tapi tengok mana yang kena dengan selera korang. Okay, dekat situlah korang boleh tengok agak-agak, okay, aku rasa strategi ni mungkin supply and demand ni kena dengan aku boleh tangkap, aku boleh faham. Jadi guna benda tu, tapi jangan terus menilai yang benda tu boleh pakai untuk tempoh yang lama. Korang kena praktis benda tu mungkin 6 bulan ke setahun. Lamanya. Yes. Sebab trading ni bukan korang nak buat untuk sebulan dua. Trading ni korang nak buat untuk tempoh yang lama. Boleh jadikan kejaya. Yang mana korang tak payah pencen pun dalam trading. Alright. Itu yang sebenarnya adalah sebenar-benar cara untuk trade forex. Okay. And then kita move on. So set a risk management yang jelas. Okay, kat sini kita boleh nampak kita dah pergi yang subtitle yang nombor 3 iaitu set risk management yang jelas. Okay, maksudnya apa? Korang kena tahu setiap kali korang nak entry, korang nak masuk order, korang nak masuk position, berapa risk yang korang nak kat situ. Maksudnya kita cerita pasal percentage. Kita bukan cerita pasal lot, kita bukan cerita pasal
Okay, aku dah deposit $50. Hari ni aku nak withdraw $200. Bukan, itu adalah benda yang sebenarnya korang kena elakkan daripada dalam risk management ni. Okay, korang tak payah follow. Korang tak payah follow sifu-sifu yang mengajar korang untuk double your account in 1 day, 2 day. Okay, teknik full margin, deposit kecil, $50, $30, withdraw besar-besar apa semua. Benda tu korang tak boleh buat sampai bila-bila. Kalau korang tengok ada yang buat, dia mungkin dah ada plan di mana dia dah ada dia punya strategi. Contohnya, dia dah ada trading plan yang cantik. Dia dah profit konsisten yang cantik. Okay? Cumanya dia menggunakan modal kecil untuk nak tunjuk korang, untuk nak tarik korang. Ajak korang supaya buat benda tu. Jadi korang kat sini korang kena faham. Dalam trading, everything ada step by step. Okay? Hari ni mungkin korang untung $10. Besok lusa baru korang untung $11, $12. Jadi benda tu adalah proses. Untuk korang nak flip account okay, daripada $50 pergi $100, $150 mungkin makan tempoh yang masa yang panjang. Okay, jadi dengan risk management sahaja yang betul korang boleh kurangkan loss dan kembangkan untung. Maksudnya boleh buat profit konsisten. Set, adakah korang nak risk 1% ataupun 2%? Let's say kalau korang nak risk 1%. 1% daripada $50 punya akaun baru berapa? Baru berapa? Sangat-sangat kecil. Okay? $100 baru berapa? Mungkin $1. 1% daripada $100 punya akaun adalah $1. So $1 pun kira macam kalau kita tengok dari percentage dah macam besar sangat. Okay? So please, dalam setiap kali korang trade, masuk order, masuk position, sama ada korang risikokan 1 atau 2% sahaja dalam setiap trade. Okay? Itu sahaja. Tak ada second thought. Tak nak lah hari ni aku nak buka lot yang besar sikit lah. Aku hari ni nak overtrade lah. Jangan macam tu. Tak ada. You have to be very, very disciplined dalam trading. Risk management ni dia akan ada kaitan dengan, dia berkait rapat dengan disiplin. Kalau disiplin korang lemah, korang trade cincai-cincai, korang punya outcome korang pun cincai-cincai je. Kalau korang tengok balik, kenapa dalam perjalanan korang trading ni, ada up and down tu normal, tapi macam korang punya up and down tu macam mengarut, mengarut sangat. Hari ni profit $1,000, besok MC $1,000. Itu mengarut sebenarnya. Okay, jadi kat situ mungkin korang tak berdisiplin dan korang tak ada risk management yang jelas. Okay, kita move on yang keempat. Okay, so setakat ni, setakat ni korang dah tengok sampai sini. Kalau korang ada soalan yang korang nak bertanya, just leave it in comment. Saya akan baca dan mungkin kita tengok kalau ada probability untuk buat video yang seterusnya, saya akan buat. Okey, berlatih diri untuk bersabar. Ini sebenarnya mungkin korang fikir macam apa kena mengena trading dengan berlatih untuk diri bersabar. Aku bukan nak jadi orang yang nak jadi orang yang sabar ke, orang yang cikgu disiplin ke apa ke, bukan. Tapi sebenarnya kat sini kan kita nak berlatih diri untuk bersabar sebab kita nak bersabar dalam trading. Trading ni dia adalah human behavior, perangai manusia. Okey, apa yang korang nampak dekat chart candlestick tu adalah pergerakan yang dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Jadi kat situ korang banyak kena bersabar. Segala mungkin hari ni setup korang tak jadi, tak apa, just walk out. Hari ni mungkin korang rugi, tapi korang rugi yang kecil disebabkan korang risk management korang cantik. Contohnya hari ni korang target nak rugi $10 je, tapi korang berjaya rugi $7 sahaja. Jadi $3 kat situ korang save. Memang korang rugi $7, tapi the plan adalah rugi $10, tapi rugi $7 saja sebab korang manage risk kat situ. Jadi berbangga, okay? Ambil itu adalah positivity sebab kalau korang dapat kurangkan rugi, walaupun untung korang tak adalah besar sangat, end of the day, end of the week, korang insyaAllah boleh close dengan biru-biru. Okay, so berlatih diri untuk bersabar, bersabar untuk melepaskan trade yang tak jelas, okay, bersabar untuk mengalami period di mana korang tengah mengalami period rugi seminggu, 2 minggu, itu normal, itu normal. Tak payah korang nak lost your control, okay, your emotional, tak perlu nak buat benda-benda yang bukan-bukan. Alamak, 2 minggu aku kena cover loss apa semua, tak ada.
Just bersabar, okay? Uh, sebab tu saya cakap, apa yang saya kongsikan kat sini, semuanya berkait rapat, okay? Tengok balik trading plan. Adakah trading plan yang korang buat tu solid tak solid? Okay? Mungkin korang tengok pair yang tak ada kena-mengena dengan time yang korang trade. Okay, ada certain pair dia bergerak pada time yang cantik. Okay, kalau kita tengok gold waktu malam dia bergerak sangat cantik lah. Jadi korang kena buat research. Mungkin kalau korang tak nak trade gold, korang kena trade pair lain. Jadi kat sini kan, untuk nak sampai ke satu tahap, okay, daripada satu tahap, satu step pergi ke satu step, memang korang kena banyak bersabar. Memang korang kena banyak struggle, banyak korang kena lalui, okay. Semua ni kalau korang tak bersabar, okay, dia ibarat nila setitik rosak sebelanga susu, okay. Jadi kat situ korang boleh faham kan? Okay, disebabkan satu kesilapan, kalau korang tak boleh bersabar, habis, collapse semua. Mungkin korang dah practice risk management, dah ada trading plan yang cantik, okay? Tak follow signal, tak follow siapa-siapa, social media tutup masa korang trade, just fokus korang dengan chart saja kan? Tapi korang tak ada sabar. Jadi korang punya entry mungkin terawal entry, okay? Mungkin entry FOMO, fear of missing opportunity. Jadi semua berkait rapat, okay? Sabar ni memang boleh cerita sampai 2-3 hari lah. Nak cerita pasal sabar ni je, okay? So just please be very very sabar dalam trading, okay? Memang market menguji kita dari segala aspek, okay? Mungkin kita tunggu 3 jam, 4 jam, setup tak ada. It's normal, it's part of the game. Jadi kita as a trader kena tahu bila waktu yang kita kena trade dan kita kena tahu juga bila waktu yang bukan untuk kita trade. As a trader disebabkan kita ada jari, bukan kita kena main tekan je. Kita kena tahu juga bila masa yang kita tak perlu tekan. So berlatih diri untuk sabar ni memang function. Kalau korang dapat buat benda ni, insyaAllah, okay, it's a game changer. Yang seterusnya adalah kawal emosi. Okay, kita tahu manusia memang akan ada emosi. Saya pun kadang-kadang sekarang ni pun, okay, akan ada masa saya teremosi dalam trading. Tapi dia bukan sampai saya MC account, saya full margin, saya tak dapat kawal emosi saya. Bukan macam tu. Tapi dia emosi yang saya dapat kawal. Okay, contohnya macam geram. Dah tunggu 4 jam, 5 jam setup tak ada. Tapi geram tu mungkin sesaat dua je. Lepas tu saya dapat kawal emosi saya. Okay, relax. Ini is part of the game. Is part of the job. Okay, kalau bukan setup hari ni, mungkin besok. Just macam tu je. Okay. Jadi kawal emosi memang penting. Kalau korang dalam real life, kalau korang tak dapat kawal emosi, sikit-sikit melenting, sikit-sikit marah, panas baran, okay, benda tu korang akan buat sama dalam trading. Sebab dalam trading ni, macam mana korang dalam luar trading, real life, macam tu juga korang dalam trading. Segala apa yang korang buat dekat luar trading, dia akan mencerminkan macam mana korang dalam trading. Okay? Kalau dalam dunia benar, reality, korang panas baran, okay, degil, alright, sikit-sikit melenting, tak boleh bergurau, korang macam terus melenting ke apa kan, tak boleh cool down kan. Dalam trading pun sama. Bila korang kena loss, habis. Collapse, semua habis. Terus binasa dalam trading. Okay. Jadi kena kawal emosi. Memang kita tahu manusia ni memang akan ada emosi. Tapi kita kena kawal. Okay. Macam mana nak kawal emosi? Dengan kesabaran. Macam mana nak bersabar? Kena faham risk management. Macam mana nak tahu risk management? Kena ada follow satu strategi yang cantik. Macam mana kita nak ada satu strategi yang cantik? Kita kena ada solid trading plan. Jadi apa yang saya kongsikan kat sini ni, semuanya berkait rapat. Jadi tolong fokus, okay. Tolong buat nota satu persatu, tampal dekat screen ke, monitor ke, laptop ke, dekat handphone, buat wallpaper. Okay, tak salah, tak ada siapa yang marah pun. Sebab kalau korang betul-betul nak berjaya dalam bidang trading ni, okay, mungkin for the next 40 years, 40 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, 20 tahun akan datang kan. Kalau korang betul-betul nak jadi seorang full-time trader, iaitu korang boleh ada financial freedom, masa yang bebas, memang korang kena buat benda ni semua. Ini boleh dikatakan sebagai satu base yang solid. Basement yang solid. Okay. So kawal emosi itu penting. Yang terakhir adalah follow risk management strategy.
So tadi kita dah belajar pasal set risk management yang jelas. Tapi apa maksud follow risk management strategy? Maksudnya kat sini korang kena faham macam mana kita nak kurangkan loss. Okay. So tadi tu kita dah cerita pasal berapa percentage yang kita kena taruh sekali entry 1 or 2% maximum. Okay, cantik, tak ada masalah. Tapi pada masa yang sama, korang kena tahu juga macam mana korang nak kawal bila korang tengah rugi. Okay, supaya korang kena stop bleeding. Korang kena stop bleeding. Ceritanya macam ni, contohnya macam mana korang nak follow risk management strategy adalah walaupun korang rugi bertubi-tubi, korang tetap ada follow risk management strategy. Okay, sebab korang percaya. End of the day, mungkin kalau 5 kali kalah, mungkin sekali 2 profit boleh cover semua tu. It's normal, it's part of the game. Jadi dekat sini, follow risk management strategy ni, korang kena tahu juga bila masa yang korang kena cut loss. Contohnya korang tengah entry buy. Harga macam nak menaik tapi tiba-tiba dia turun. Sebelum dia sampai ke stop loss, okay, let's say stop loss korang 20 pips ke 30 pips, korang cut loss awal. Which is memang menyedihkan tapi kena berani kat situ. Korang kena berani yang korang silap. Korang kena berani tegur diri korang, aku silap, aku kena cut loss cepat. Okay? Jadi keberanian kat situlah yang kita ceritakan pasal follow risk management strategy. Sebab mungkin orang cakap orang yang berani ni adalah orang yang profit besar apa semua. Bukan. Bukan macam tu. Tapi orang yang berani ni adalah orang yang berjaya kawal dia punya kerugian dia. Kalau korang contohnya cerita tadi tu kan, kalau korang berjaya kawal cut loss awal, mungkin korang cut loss dekat 12 pips, 13 pips, korang dah boleh tahu kat situ macam, okay, setup ni dah tak valid. Aku nak cut loss awal. Aku kena cut loss awal sebab aku kalau nak salah, aku nak salah kecil. Kalau aku nak rugi kecil. Maksudnya, korang dah save another mungkin 8 pips, 18 pips, okay? Contohnya korang letak SL 30 pips, tapi korang cut loss dekat 12 pips, memang betul korang rugi, tapi korang berjaya save lagi 18 pips punya capital untuk next round. Itulah achievement yang korang kena buat dalam trading, okay? So everything yang saya cerita dekat sini ni memang berkait rapat, okay? So kalau mana-mana yang mungkin saya sampaikan tu mungkin tak jelas ke apa, just leave it in comment, InsyaAllah saya akan tengok. Okay, so mungkin saya akan tengok balik komen-komen korang. Okay, kalau korang ada soalan, insyaAllah kita akan buat video yang lain, tak ada masalah. So apa-apa pun just follow saya, subscribe, like video ni dan jangan lupa untuk teruskan follow saya. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Okay, the best trading plan untuk forex trading yang korang boleh pakai sampai bila-bila. Ingat, seorang trader bukan fokus kepada hari ni aku buat 100 pips, besok aku kena buat 200, lusa 300. Hari ni aku buat $100, besok aku kena flip $200, lusa aku kena flip $3,000. Bukan macam tu. Itu adalah trader yang gambler. Trader yang dia takkan berjaya. Percayalah. Kan? Sebab semua pernah berada dalam situasi macam tu. Memang situasi itu indah. Tapi yang indah macam tu bila datang dengan tempoh masa yang singkat, dia takkan berkekalan. Untuk kita nak berjaya, dia memang akan masa tempoh yang lama. Sebab apa? Sebab kita nak bina satu relationship dengan market, dengan diri kita terhadap market. Okay? So thank you so much. Have a nice day. Take care. Kita jumpa lagi di next video.